Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membincangkan tentang era pemerintahan kerajaan Islam, Kerajaan Umayyah. Yang pertama, sejarah Kerajaan Umayyah. Asal penubuhan bersempena nama Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Munaf, iaitu salah seorang daripada pemimpin keturunan Quraisy. Pengasas Muawiyah bin Sufyan. Tempoh memerintah tahun 41 Hijrah hingga 132 Hijrah. Kawasan kerajaan meliputi sebahagian besar benua Afrika, Asia dan Eropah. Bilangan khalifah 14 orang khalifah. Khalifah yang terkenal Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz. Khalifah pertama Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah terakhir Marwan bin Muhammad. Pusat pemerintahan Damsyik, Syria. Yang kedua, Khalifah Kerajaan Umayyah yang terkenal. Pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah pertama, memerintah selama 19 tahun 3 bulan, 41 Hijrah hingga 60 Hijrah. Menjadikan Damsyik sebagai pusat pemerintahan Islam yang terkenal, mewujudkan perkhidmatan pos berkuda, memperkenalkan cok mohor rasmi Kerajaan Umayyah, menubuhkan Jabatan Setiausaha, Jabatan Cukai dan Jabatan Urusan Awam, memperkasakan armada laut. Seterusnya, Abdul Malik bin Marwan, Khalifah kelima, memerintah selama 21 tahun, 65 Hijrah hingga 86 Hijrah. Beliau menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi dalam urusan pentadbiran negara, mencetak mata wang dinar Islam pertama bertulisan Arab dan berteks Al-Quran, menaik taraf perkhidmatan pos dan sistem pengangkutan, menubuhkan Dewan Al-Jun untuk mengurus pertahanan negara, mengarahkan pembinaan Qubbatul Syakh di Baitul Maqdis. Seterusnya, Al-Walid bin Abdul Malik, Khalifah ke-6, memerintah selama 9 tahun 7 bulan, 86 Hijrah hingga 96 Hijrah. Pembukaan wilayah baharu Islam seperti Andalus dan India, memperbaiki dan mencantikkan seni bina Masjid Al-Nabawi, membina banyak masjid baharu yang bercirikan seni Islam, memberikan perhatian kepada rakyat yang berkeperluan khas seperti golongan warga emas dan orang buta dengan menubuhkan jabatan khas, menggalakkan pembinaan bangunan baharu bercirikan seni bina Islam, memperbaiki jalan raya menuju ke negara Hijaz bagi memudahkan jemaah haji ke Baitullah Haram. Seterusnya, Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8, memerintah selama 2 tahun 5 bulan, 99 Hijrah hingga 101 Hijrah, mengecualikan bayaran cukai jizyah terhadap kafir zimmi sehingga ramai yang memeluk Islam, mengeluarkan arahan rasmi kepada Ibnu Shibab Al-Zuhri untuk membukukan hadis Rasulullah, membina rumah transit untuk pedagang, menaik taraf infrastruktur untuk kemudahan rakyat seperti hospital, jambatan, perigi, jalan raya dan sistem pengangkutan awam, mengasaskan Dewan Penasihat yang dianggotai oleh para ulama untuk memberikan nasihat kepada khalifah. Yang ketiga, faktor kegemilangan dan kemerosotan Kerajaan Umayyah. Faktor kegemilangan Kerajaan Umayyah. Dari segi agama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah menyemarakkan aktiviti keilmuan seperti pengajian Al-Quran dan pembukuan hadis. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik telah menaik taraf dan membina institusi masjid seperti Masjid Nabawi untuk merancangkan aktiviti keagamaan. Dari segi politik, pemilihan Damsyik yang strategik sebagai pusat pemerintahan oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan telah berjaya mengukuhkan pentadbiran negara. Pelantikan gubernur yang berwibawa berjaya menghempuskan pemberontakan oleh puak Quraisy, berjaya meluaskan wilayah Islam di Rom, China, India, Afrika Utara dan Eropah. Dari segi ekonomi, pengurusan Baitul Mal yang cekap sehingga hasil pendapatan negara melebihi keperluan. Contohnya, pada zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik,
Kerajaan berjaya memanfaatkan hasil daripada pertanian dan perdagangan untuk membangunkan negara. Dari segi sosial, penjagaan kebajikan rakyat menerusi bantuan kepada golongan memerlukan dan penyediaan kemudahan asas seperti masjid, jalan raya dan hospital. Hubungan erat antara pemimpin dan rakyat mewujudkan suasana perpaduan dan harmoni dalam masyarakat. Dari segi ketenteraan, pasukan angkatan tentera yang berdisiplin dan bersemangat jihad dalam mempertahankan agama dan negara. Kemudahan pangkalan tentera dan kapal perang yang dilengkapi dengan peralatan perang yang canggih. Adaptasi strategi peperangan dengan meniru corak gerakan daripada Parsi dalam ketenteraan. Dari segi pendidikan, menjadikan masjid dan istana sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Galakan daripada Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz agar rakyat menguasai pelbagai ilmu nakli seperti Al-Quran, tafsir, hadis dan nahu. Faktor kemerosotan kerajaan Umayyah. Dari segi politik, sistem lantikan khalifah secara monarki menimbulkan perebutan kuasa dan persaingan dalam kalangan anggota keluarga. Pemberontakan oleh puak Syiah dan Khawarij serta golongan yang tidak berpuas hati dengan penubuhan kerajaan Umayyah. Dari segi sosial, sikap taksub antara kabilah Arab Utara dan Selatan sehingga mencetuskan perpecahan dan gerakan sulit untuk menumbangkan kerajaan. Sikap diskriminasi sebahagian khalifah terhadap golongan mawali seperti bangsa Parsi dan Babar dalam pemilihan jawatan gubernur. Dari segi akhlak, khalifah mengamalkan cara hidup mewah dan boros dalam perbelanjaan hingga menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat. Keruntuhan moral dalam kalangan khalifah kerana cenderung kepada hiburan dan kekejaman. Iktibar yang dipelajari daripada kerajaan Umayyah. Sebagai umat Islam, kita hendaklah memartabatkan ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah dalam urusan kepimpinan agar syariah dapat ditegakkan. Kita hendaklah mencontohi sifat-sifat mulia yang ada pada khalifah Islam seperti zuhud, tegas, berilmu dan bijaksana. Kita hendaklah menjaga hubungan baik antara pemimpin dengan rakyat agar hidup harmoni. Kita hendaklah menjaga kebajikan sesama rakan agar mengeratkan kasih sayang.